Selamat datang semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Puan Fatihah binti Syamsuddin daripada program Diploma Kejuruteraan. Petang ini selaku moderator untuk program CPE EDC Februari 2022. Okey. Selamat datang ke program CPE EDC Februari 2022, Jawatankuasa CPE ILKKM Sungai Buloh. Anjuran Jawatankuasa CPE ILKKM Sungai Buloh. Kita dapat mata CPD dan e-sertifikat dengan sertai webinar yang akan diadakan pada setiap hari Rabu bermula jam 3 petang hingga 4 petang. Jangan lepaskan peluang anda untuk menimba ilmu baru dengan para panel yang hebat dan berpengalaman. Okey, bersedia semua? Sahkan para ibu bapa, tak kala ianya berlaku pada si comel anda. Adakah anda rungsing memikirkan mengapa anda akan mengalami gangguan anak anda akan mengalami gangguan pernafasan? Apakah rawatan untuk anak anda dan langkah pencegahan yang Dengar tak? boleh? Dengar. Okey? Nah, Okey, tajuk kita petang ini adalah penjagaan si comel. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan panel petang ini yang kita jemput khas daripada program Diploma Kejuruteraan. Panel kita adalah Puan Siti Zubaidah binti Ahmad daripada program Diploma Kejururawatan. Status beliau telah berkahwin, mempunyai 5 orang cahaya mata, 4 lelaki dan 1 perempuan. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda kejuruteraan daripada Universiti Malaysia Sarawak. Itu tentang beliau. Ingin tahu lebih lagi, boleh berjumpa dengan tuan punya diri sendiri. Okey, sebelum kita mulakan talk yang akan diberi oleh Puan Siti Zubaidah petang ini, saya mohon mutekan mic telefon dan jangan gunakan share link kerana sesi ini dirakam. Okey, tanpa berlengahkan masa, saya persilakan Puan Siti Zubaidah binti Ahmad untuk talk petang ini. Dipersilakan Puan Siti. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih bersama-sama dengan saya pada petang ini. Actually sebenarnya pada hari ini saya tak ada niat pun untuk mengajar apa-apa, cuma hanya satu perkongsian untuk kita semua dalam isu penjagaan anak-anak kecil. Okey, saya rasa semua dah tahu banyak tentang disease. Okey, sebab kita semua kebanyakannya daripada medical line kan, jururawat, fisioterapi, OT, radio, PPKP, semua dah biasalah dengan penyakit-penyakit. So hari ini sebenarnya hanyalah satu perkongsian berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang jururawat dan juga sebagai seorang ibu dalam menjaga anak-anak saya. Okey, sebentar ya. Okey, boleh nampak slide saya ni? Boleh.
Okay. So pada hari ini sebenarnya kita semua sibuk merisaukan tentang COVID-19 dan sebagainya. Tapi on the same time kadang-kala kalau anak kecil kita mula start rasa bersin-bersin. Okay, bila anak kecil kita mula gosok-gosok hidung, bila dah mula ada hingus dan sebagainya. Okay. Dan kemudian yang paling risau kalau diorang demam. Sekarang ni zaman COVID ni kalau demam sikit je, check swab. Tengok positif ke tak positif. Tapi sebenarnya tak semua gejala gangguan pernafasan disertai dengan demam tak semestinya COVID-19. Okey, sebab sebelum munculnya COVID-19 ada banyak penyakit berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan yang berlaku di kalangan kanak-kanak. So, yang paling kita tak nak sebenarnya kalau anak kita demam ke, batuk ke, sesema ke, kita tak nak dia orang admit ward. Kalau boleh lah, itu yang paling mak-mak tak nak. Okay? So, pada hari ini kita akan saya akan berkongsi berkenaan dengan gejala gangguan pernafasan di kalangan kanak-kanak dan juga bayi. Apa yang boleh kita buat rawatan segera di rumah, rawatan di hospital dan juga bagi kita mengenali ubat yang digunakan oleh kanak-kanak kita dan juga langkah-langkah pencegahan yang boleh kita lakukan. Okay. Berdasarkan satu jurnal pada tahun 2001 ni daripada Malaysian Journal, Medical Journal, okay, mereka meliskan 9 simptom yang berkaitan dengan gangguan pernafasan yang biasa dialami oleh kanak-kanak iaitu running nose, batuk, cough, sore throat, sakit kepala, headache, sakit-sakit badan, okay, nausea, vomiting dan juga demam, fever. Okay, bila anak kita ada gejala-gejala itu, kita akan tanya, apa tu? URTI ke? Influenza ke? Bronchitis ke? Bronchiolitis ke? Pneumonia ke? Okay, daripada senarai ini, okay, salah dua di atas tu adalah kita panggil dari segi gangguan pernafasan upper respiratory tract infection dan melibatkan bronchitis, bronchiolitis, pneumonia dah melibatkan chest infection. Okey, pertama sekali kita nak tahu dulu tentang URTI. Okey, biasanya URTI ini dia melibatkan infection dekat bahagian kawasan mukosa hidung, nasal yang kita panggil rhinitis ataupun boleh jadi throat. Okey, kalau kita cakap throat tu boleh jadi pharyngitis, boleh jadi laryngitis, boleh jadi tonsillitis dan juga biasanya infection lain yang berkaitan dengan URTI yang selalu berlaku adalah infeksi melibatkan rongga di bahagian muka iaitu sinusitis dan juga bahagian middle ear iaitu otitis media. Untuk beberapa medical term yang kita selalu sebut running nose, sebenarnya kita panggil rhinitis, facial pain with purulent nasal discharge, sinusitis, okay. Allergic rhinitis dan juga sinusitis ni orang selalu cakap macam resdung, okay, dan juga throat itchiness ataupun kita panggil dari segi medical term sebagai post nasal drip. Apabila cairan discharge daripada kawasan sinus pada hidung tu turun di belakang tekak menyebabkan kita batuk-batuk dan juga menyebabkan throat itchiness. Okay. Selalu kita cakap sesama tu flu. Tapi sebenarnya kalau kita translatekan sesama dan flu tu ke dalam bahasa Inggeris dia jadi sesuatu yang berbeza. Sesama tu dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai cold. Flu tu selalunya adalah influenza. So beza sesama dengan flu ni, biasanya sesama ni simptom dia starting slow and steady. Dan flu ni biasanya mendadak. Kena terus sakit kepala, terus demam, tinggi dan sebagainya. Simptom hidung tu kadang-kadang dalam flu tu ada tersumbat dan biasanya dalam sesama tu dia start dengan hidung berair, cecair, kemudian jadi sakit. Dan sakit kepala ni untuk flu biasa, bagi sesama kadang-kadang dan sakit tekak selalu berlaku bagi sesama. Bagi flu pula kadang-kadang
Manakala demam jarang-jarang berlaku untuk cold ataupun sesama yang biasa. Tetapi bagi flu selalu berlaku dan dia adalah spiking temperature. Keletihan, lemah badan selalu bagi flu dan bukan pada sesama. Untuk sakit otot tiada bagi sesama dan juga batuk yang biasa. Tetapi kerap terjadi bagi influenza, boleh menjadi teruk biasanya di lengan, kaki dan belakang. Dari segi sistem pencernaan pula, influenza boleh menyebabkan cerit-berit atau muntah-muntah. Manakala bagi sesama tu tidak melibatkan sistem pencernaan biasanya. Okay, ini adalah punca-punca infeksi daripada jenis-jenis bakteria dan juga virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Okay. Sebagai seorang ibu, apa emergency treatment, rawatan di rumah yang mula-mula yang boleh kita lakukan sekiranya anak kita mengalami batuk dan sesama? Okey. Untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun, biasanya kita menggunakan ubat titisan hidung 0.9% normal saline. Kita juga boleh menggunakan nasal spray normal saline atau kita biasa orang panggil Sterimar. Itu brand name kita boleh sedut. Okey, zaman dulu kita sedut pakai mulut je. Mak-mak dulu sedut lepas tu ludah. Sekarang ni kita banyak nasal aspirator, sama ada yang guna bateri, siap ada bunyi-bunyi ataupun yang kita boleh pump sahaja, dan juga plain mist humidifier dan juga tepid sponging jika demam. Okay, ini adalah contoh nasal aspirator Nasal aspirator yang boleh digunakan, normal saline nasal drop dan juga humidifier serta nasal spray. Okey, ada certain ibu bila anak-anak demam, diorang kalau boleh tak nak bagi ubat. Tak nak bagi antipyretik lah, tak nak bagi Panadol. Kalau boleh lah, dia kata nak stop secara alami. So, dalam kejururawatan, kami ada praktikkan nursing diagnosis ataupun masalah kejururawatan. Okey, bila kita praktikkan nursing diagnosis ni, kita juga ada intervensi kejururawatan. Okey, apa yang kita boleh lakukan biasanya dalam salah satu intervensi kejururawatan tu ialah kita bagikan ventilasi yang cukup. Okey, bagi baby yang demam, maksudnya kita buka baju dia, ataupun orang dulu-dulu kata suka pakai baju lubang-lubang tu atau pakai baju yang nipis-nipis. Kemudian bagi dia ice pop. Okey, kalau ikutkan sebenarnya electrolyte ice pop tu adalah sangat better. Kalau biasa untuk pesakit yang muntah-muntah bagi pediatrik ada ORS kan, ada satu ice pop macam ORS tapi dalam bentuk ice cream yang mudah untuk anak-anak makan. Hisap dan dia boleh menyejukkan dan juga memberikan electrolytes kepada anak-anak. Place a cool ice pack ataupun selalu orang letak apa tu dekat dahi tu yang kita beli cool fever. Give a tepid sponge bath. Okay. Tepid sponge bath ni semua kena faham. Okay. Bukan makna kita kena guna air panas ataupun kita kena guna air sejuk. Baby tengah panas ni. Okay, kita kena bagi air sejuk. Tak, kita cuma bagi air dalam suhu bilik sahaja. Okey, kita perahkan kain. Lepas tu kita bukan letak kat kepala je. Okey, sebab kalau kita letak kain yang sejuk tu kat kepala je, nanti suhu badan baby tak akan turun. Okey, tak ada fungsi pun tepid sponging tu. So, kita kena letak di bahagian armpit, di bahagian kaki, kita lap dekat bahagian celah kelengkang, okey, kat pelipat-pelipat tu semua sebab kita nak turunkan temperature baby. Bila kita perlu bertemu doktor? Okey, bila batuk tidak berkurang selama 3 hari, batuk yang berpanjangan boleh menandakan masalah serius seperti TB ataupun bronkoektasis. Jika kehak terlalu pekat, banyak dan berubah warna kepada hijau ataupun kuning menunjukkan jangkitan kuman yang memerlukan antibiotik. So kita kena berjumpa dengan doktor. Batuk sehingga sesak dada. Okey, kalau batuk kita nampak baby kita macam SOB shortness of breath. Okey, tak semestinya infection sebab kadang-kadang asma
maksudnya alergi hyperactivity airway, jangkitan pada paru-paru, paru-paru berair pun boleh jadi, lemah jantung pun boleh mengakibatkan sesak dada. So kalau kita nak confirmkan punca kenapa batuk sehingga sakit dada tu, memang kita kena jumpa kepada doktor. Dan bunyi batuk yang lain daripada biasa. Bunyi batuk kokol disebabkan oleh pertusis, yang ini yang boleh dicegah dengan imunisasi wajib daripada KKM. Dan juga batuk menyalak, barking disebabkan oleh difteria. Okay. Selain daripada itu, walaupun anak kita demam, walaupun anak kita macam lemah badan, kita kena teruskan penyusuan. Kita kena keep hydration. Tingkatkan pengambilan cecair. Okey, persekitaran yang selesa dan selamat. Maksudnya ventilasi yang baik, kipas buka, tingkap buka, dan yang paling penting, jauhi asap rokok. Dan juga beri ubatan seperti preskripsi sekiranya kita telah bertemu dengan doktor di klinik luar. Okay, selain daripada kita gunakan ubatan doktor, ada juga natural remedies yang dipercayai boleh menurunkan suhu badan ataupun boleh membantu mengurangkan simptom batuk dan sesama. Kita suka guna balm kan, tak kisahlah guna tasnim balm ke, balm garlic ke, Vicks VapoRub ke. Cuma Vicks VapoRub tu kita kena pilih yang betul yang untuk baby yang tak ada bercampur dengan kapur barus. Okey? Sebab kontraindikasi bagi baby yang bawah 2 tahun boleh menyebabkan respiratory distress kerana mempunyai kapur barus. Dan juga ada yang berminat dengan essential oil. Kita boleh gunakan certain oil untuk inhalation ataupun sapuan. Ada yang guna garlic, ada yang guna clove, madu. Okey, madu kita tak beri kepada bayi yang di bawah 1 tahun. Kenapa? Ada risiko untuk botulism, iaitu food poisoning disebabkan bakteria yang sedia ada dalam madu. Selain pada tu ada satu lagi yang saya terlupa kat sini, biasa orang guna lemon. Okey, saya sendiri kalau anak demam ke memang mandi dengan lemon. Potong lemon, 2 pieces, letak dalam air suam dalam besin tu, memang anak sukalah rendam dalam tu. Okey, dulu masa saya duduk Jepun ada bathtub, musim-musim sejuk lah biasanya yang ada influenza dan sebagainya, yang tinggi lah jangkitan influenza masa dekat negara yang bersuhu sejuk. So kami selalu mandi lemon. So macam lega lah. Okay, dia boleh mengurangkan masalah sesama dan batuk dan juga boleh mengurangkan demam juga. Okay. As expected, sekiranya keadaan semakin worsen, apa yang kita buat dekat rumah tu tak boleh membantu untuk menurunkan suhu badan anak, keadaan anak sesama batuk masih lagi tidak berjaya dikawal. So kita bawalah kepada facility hospital. Okey, mari kita dengar daripada doktor ni berkenaan dengan masalah pernafasan di kalangan kanak-kanak. Assalamualaikum, saya Dr. Azantul Azlina binti Ramli dari Institut Pediatri HKL. Boleh dengar ke? Kita nak berbincang mengenai batuk di kalangan kanak-kanak, terutamanya di bawah umur. Slow, kuatkan sikit. Batuk adalah simptom yang normal dan biasa untuk kanak-kanak bawah daripada 2 tahun. Dalam umur ni mereka terdedah kepada virus dan juga bakteria. So batuk dan sesama dan demam agak normal kalau mereka mendapat simptom-simptom ni dalam sekurang-kurangnya 8 ke 10 kali dalam masa 1 tahun. Tetapi sekiranya anak anda ada tanda-tanda seperti demam, batuk dan sesama yang berterusan bersama-sama simptom seperti sesak nafas ataupun kurang aktif dan kurang selera makan. Jadi ini adalah antara tanda-tanda yang agak bahaya dan perlu dibawa jumpa doktor ataupun dibawa ke hospital. Sesak nafas ni bila kita tengok anak tu mempunyai pernafasan yang lebih cepat daripada biasa. Sekiranya pernafasan tu melebihi 40 berat per minit lah, maksudnya
itu kelajuan biasa untuk kanak-kanak, tapi sekiranya kita nak notice lebih laju daripada itu dan nampak lekuk pada dadanya, itu adalah tanda-tanda bahaya yang perlu dibawa ke hospital dengan segera. Sesama dan batuk biasanya hanya simptom daripada saluran pernafasan atas yang tak ada sesak nafas. Tapi sekiranya ada simptom sesak nafas, itu biasanya tanda-tanda jangkitan sudah pergi ke bahagian paru-paru. So jangkitan paru-paru dibahagikan kepada dua, sama ada majoritinya disebabkan oleh virus dan yang kedua disebabkan oleh bakteria. Biasanya bila dibawa jumpa doktor yang berkaitan, kita akan lakukan pemeriksaan suhu badan dan juga melakukan pemeriksaan pada paru-paru. Jangkitan virus biasanya tidak memerlukan antibiotik bila bunyinya seakan-akan bunyi serangan asma. So setengah kanak-kanak bawah 2 tahun dia memerlukan rawatan nebulizer. Sirap ubat batuk memang tidak dibenarkan diberi kepada kanak-kanak, terutamanya bawah daripada 2 tahun, kerana ubat batuk ada kesan sampingan yang boleh membahayakan kanak-kanak. Langkah-langkah penjagaan untuk mengelakkan jangkitan virus dan bakteria ni sebenarnya mereka akan kena juga. Sebab virus dan bakteria ni berada dalam udara, macam mana pun akan kemungkinan besar akan kena sesak dan batuk sekurang-kurangnya 8 ataupun 10 kali dalam setahun. Tapi saya galakkan kalau bawah dari 6 tahun, cuba jangan bawa anak-anak ni pada kawasan ataupun ruang tempat yang terlalu ramai seperti supermarket ataupun hypermarket, terutama kanak-kanak yang pramatang. Semua digalakkan, diwajibkan untuk membawa anak ke klinik dan juga ke hospital yang terbabit untuk mendapatkan imunisasi mengikut jadual. Di dalam jadual imunisasi ni ada beberapa vaksin yang sangat penting untuk mengelakkan jangkitan kuman dan jangkitan virus. So kita galakkan semua untuk mendapatkan imunisasi. Okey, apa yang kita boleh expect anak kita akan jalani sewaktu kita berada di hospital? So pertama sekali biasanya doktor akan mengambil spesimen, tak kisahlah sputum ke, swab, pengambilan darah dan juga stool. Okey, kadang-kadang kenapa stool? Sebabnya bila ada jangkitan influenza contohnya, dia akan menyebabkan gastrointestinal symptom. Okey, so kadang-kadang untuk membezakan demam tu disebabkan influenza sahaja ke ataupun memang ada keracunan makanan ataupun memang ada rotavirus ke. Sometimes dua virus sekali yang serang anak kita yang menyebabkan dia demam selain daripada simptom-simptom batuk dan sesama tu. Okey. Dan juga penyiasatan radiografi ni jarang-jarang berlaku kecuali kalau doktor rasa ada berlaku pneumonia. Okey. Chest X-ray biasanya, dan juga sekiranya fit ataupun sawan yang berlaku ketika bayi kita demam. Okey, sawan yang berulang-ulang. Kita nak tengok sama ada ke jangkitan kuman pada selaput otak ataupun pada otak sehingga menyebabkan demam yang berulang, atau mungkin akan berlaku akan ada pengambilan lamba panca air tulang belakang untuk menentukan ada kuman ke tak. Okey, dalam meninges ataupun dalam salur yang lapisan yang menyeliputi otak. Dan juga yang biasa untuk batuk dan sesama, doktor akan prescribekan nebulizer. Nebulizer ni adalah aerosol. Ubat yang diaerosolkan berasap-rasap, akan ada chest physio, postural drainage, akan ada intravenous antibiotik dan juga pemberian ubatan yang lain-lain berdasarkan gejala yang lain seperti demam dan juga muntah. Okey, ini prosedur untuk mengambil darah. Biasanya doktor akan prick sikit dekat dorsal hand dan dia tekan-tekan sikit tangan tu untuk keluarkan darah ataupun sama ada kita gunakan butterfly needle. Okey. Yang ini adalah aerosol nebulizer. Okay, nebulizer ni kalau dekat hospital kita jarang pakai mesin. Kita terus direct ke oxygen outlet dan kita direct gunakan oksigen tu mampatkan ubatan tu supaya dia menjadi aerosol. Okay, saya nak share di sini
satu video nak pujuk anak ni buat nebulizer. Lari 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 comel, harus iman budak comel. Lari 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 budak comel, sembunyi sembunyi. Lari 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 muntah datang, sembunyi sembunyi. Lari 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 muntah datang. Okay, kalau kita Google, okay, dekat WikiHow, okay, How Wiki ke Wikipedia saya pun tak sure, dia ada mencadangkan cara-cara untuk kita memberi ubatan kepada toddler, kepada kanak-kanak, kepada bayi sebaik-baiknya di pangku. Tapi bagi saya, pemberian nebulizer ni adalah bergantung kepada keselesaan anak itu sendiri. Okay? Okay, ni ada mesin nebulizer yang portable yang boleh digunakan, yang ada certain ibu bapa yang ada di rumah. Okay, solution biasanya kalau doktor berikan selain nebulizer, maksudnya just nak cairkan kahak sahaja. Kalau bagi Ventolin, okay, ataupun dia bagi solution yang berkaitan dengan steroid, okey, semuanya untuk menurunkan inflamasi di salur pernafasan dan dan juga dilatekan salur pernafasan supaya tidak sempit sehingga menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Okey, selain daripada tu, biasanya bila kat hospital, okey, anak kita dah on nebulizer tadi ni, okey, balik doktor akan prescribekan MDI. Ni MDI ni, metered dose inhaler. Okey, untuk kanak-kanak sebab dia tak pandai nak sedut sendiri, so biasanya kita memerlukan bantuan aero chamber. Okey, aero chamber ni ataupun itu adalah nama brand name dia. Okey, adalah antistatic valve holding chamber. Okey, biasanya ada dua ubatan. Okey, dua ubatan yang akan diberikan oleh doktor. Satu biasanya adalah Ventolin, memerlukan bronchodilator yang membantu melawaskan salur pernafasan. Satu lagi adalah ubatan steroid, okey, sebagai satu maintenance atau sebagai satu profilaksis sebenarnya untuk masa hadapan. So kadang-kadang ibu bapa ni tengok anak dah okey, dah tak batuk, dia dah tak ikut dah regime yang doktor bagi. Kan doktor pesan, okey, untuk seminggu pertama ambil yang steroid ni 2 kali. Okey, ambil yang Ventolin ni ambil 6 kali. Kemudian untuk minggu kedua turunkan setiap 6 jam. Kemudian turunkan kepada setiap 8 jam. Dan taper down, okey, steroid tu daripada 2 kali kepada sekali dan last kali hanya steroid sahaja tanpa Ventolin. Tapi kadang-kadang ibu bapa tak ikut, tengok anak dah okey. Tapi sebenarnya susulan daripada jangkitan pernafasan, contohnya anak kena influenza ke, kena pneumococcal ke, okey, selepas episod jangkitan pernafasan tu, anak kita, okey, bagi infant, bagi baby akan ada hyperreactivity airway. So untuk kita turunkan airway yang aktif tu, kita memerlukan maintenance, okey, bantuan daripada ubatan ni. Ada yang kata takutlah nak guna MDI ni, takut sebabnya takut nanti dah besar pun dia bergantung lagi. Okey, tak, sebenarnya kalau ikutkan nasihat daripada pediatrician anak saya, sebenarnya kita perlu kawal, okey, asthmatic childhood ni waktu kecil. Okey, kita ikut the exact dose, ikut cara maintenance yang betul, pemberian ubatan bagi mengelakkan bawa ke alam dewasa. Saya bagi contoh lah macam anak saya sekarang umur dia 9 tahun. Masa dia kecil dulu memang dia kerap, okey, jangkitan pernafasan dan sebagainya, tapi saya being as a nurse yang skema lah, okey, ikut follow doktor punya regime MDI tu, follow. So alhamdulillah sekarang pada umur 9 tahun ni tak ada masalah asmatik lagi, jarang-jarang berlaku batuk dan sesama dan boleh bersukan dengan baik, boleh bawa basikal, lari laju-laju, insyaAllah. Okey, alhamdulillah lah. Okey, dan juga di hospital juga kita boleh expected untuk fisioterapi ni buat chest physio kepada anak kita ataupun chest physio dan postural drainage. Postural drainage ni maksudnya dia membantu untuk
loosen, okay, loosen mucus dekat airway ni, so baby tu boleh cough out. Tapi kalau untuk baby bawah 2 tahun, biasanya dia tak pandai lagi nak coughing out. So mereka akan buat chest physio, postural drainage ni bersama-sama dengan suction. Biasanya teknik yang digunakan adalah percussion. Okay, saya rasa saya bukanlah orang yang sepatutnya cerita pasal chest physio ni, tapi just saya nak cerita sedikit. Kita gunakan cara teknik percussion, kita buat dalam bentuk C, dan juga kita boleh gunakan macam ni, teknik tapping dan juga teknik vibration with shaken. Okay, kita bantu nak loosekan mucus yang terperangkap dan biasanya kita rendahkan kepala. Okay, saya sendiri sebagai orang tua pun pernah kena pneumonia dan juga bronchitis pada tahun 2015 tak silap saya. Okay, admitted ke ward selama seminggu sebab masa tu turun out PTB lah dan sebagainya. So saya ada experience. Saya sendirilah kena buat chest physio tu. So memang dia tundukkan kepala saya, dia modified katil tu so untuk membantu kita mengeluarkan kehak. Okay, batuk-batuk kita boleh keluarkan kehak selepas tu. Dan biasanya chest physiotherapy ni, chest percussion, postural drainage ni kita kena buat sebelum makan ataupun selang beberapa jam selepas makan. Okay, kita tak nak buat right after dia makan, right after baby lepas minum susu sebab kita takut aspiration pneumonia. Maksudnya makanan daripada yang telah ditelan tu keluar masuk pula ke paru-paru. Kita tak nak kena macam tu. Okay. Kemudian kita pergi kepada ubat-ubatan. Saya tahu mungkin ada ibu bapa yang kurang cakna tentang ubat-ubatan anak-anak kita. Okay, tapi sebagai ibu bapa, as a parent, sebenarnya kita ni kena parenting, kena menjadi ibu bapa dengan ada satu ilmu. Kita kena, dengan ilmu lah kita kena belajar. Kat mana kita nak belajar? Kita belajar daripada ahli yang sepatutnya. Contohnya berkaitan dengan ubat-ubatan, kita belajar daripada doktor anak kita, daripada ahli farmasi. So kita boleh kenal ubat-ubatan kita dan sekiranya kita bawa anak kita daripada GP, daripada klinik biasa, kita bawa anak kita pergi ke hospital, kita boleh terangkan kat hospital tu ubat apa yang anak kita boleh, yang anak kita dah ambil sebelum ni daripada klinik luar. So kita kena cakna dan kita kena tahu untuk bawah 2 tahun macam yang konsultan pediatrik tadi dah cakap, ubat batuk dan sesama bukan untuk kanak-kanak bawah 2 tahun kerana ada risiko sawan, jantung berdegup laju dan kematian. Okey, ada orang kata, alah aku bagi je, tak ada apa-apa. Okey. Sebenarnya saya tak berapa suka statement sebegitu sebab di sini adalah kita kata-kata tentang risiko. Memanglah tak jadi tapi berisiko, mungkin boleh terjadi. Okay. So ini adalah senarai ubatan. Okay. Dan lepas ni saya akan tunjukkan satu-satu ubat. Kadang-kadang bagi kita common kita ambil ubat ni sebenarnya. Tapi sebenarnya ubat-ubat ni tak sesuai untuk kanak-kanak. Sama ada dia boleh menyebabkan sawan ataupun dia boleh menyebabkan kegagalan sistem pernafasan. Maksudnya pernafasan anak boleh terhenti tiba-tiba sahaja. Okay, ni ubat Actifed ni memang kita orang dewasa ni suka makan lah sebab ambil ni terus tidur. Lepas tu lega je hidung ni. Okay. Tapi untuk bawah 2 tahun memang tidak dibenarkan. Dan untuk 6 hingga 12 tahun berdasarkan preskripsi doktor. Okey ni promethazine, Phenergan ataupun kadang-kadang anti-motion sickness. Okey kalau kita nak pergi, siapa yang selalu mabuk naik kapal terbang lah, mabuk naik kereta ke pun boleh menggunakan promethazine ni sebab dia mengantukkan. Selain itu dia juga bersifat antihistamin. Tetapi untuk kanak-kanak bawah 2 tahun kita tak boleh bagi ubatan ini kerana berisikolah untuk menyebabkan respiratory depress. Okay, contohnya macam ni. Rhinathiol with promethazine. Carbocisteine pun tidak dibenarkan untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun.
Okey, yang ni ubat favourite ni, Piriton. Kalau kita sendiri kalau gatal-gatal sikit ke, sini ambil Piriton kan? Okey, untuk bawah 2 tahun pun tak boleh. Sedangkan kita orang dewasa pun ambil Piriton pun dah rasa macam knockdown, dah mengantuk, apatah lagi kanak-kanak di bawah 2 tahun. Okey, ubat ni memang paling kuat lah untuk batuk. Cough-Lintus memang tak boleh sama sekali untuk kanak-kanak. Dia ada campuran dextromethorphan, phenylephrine, Piriton sekali. So gabungan 3 ni, antitussive, antihistamine, nasal decongestant ni boleh menyebabkan masalah sekiranya diberikan kepada kanak-kanak bawah 2 tahun. Okey, ini pula gabungan Piriton bersama-sama dengan phenylephrine. Okey, ni Avil, phenyramine, juga antihistamin yang tidak boleh diberi kepada kanak-kanak bawah 2 tahun. Clemestin ataupun nama brand yang lain, Tevagil pun tak boleh. Okey, ephedrine. Okey, kalau ni ada satu ubatan daripada Indonesia, saya tengok dia dijual secara berleluasa di Shopee. Ni adalah gabungan Panadol, ephedrine dan juga Piriton. Kita tak boleh bagi kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun. Okey, ni Benadryl, ubat cough formula. Memang semua selalulah makan ubat ni kan untuk batuk, tapi tidak untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun. Okey, kenapa dia boleh menyebabkan fatal respiratory depression? Kalau kita nak ingat ubatan-ubatan ni banyaknya, tapi sekurang-kurangnya bila saya kongsi macam ni, kita tahu ubatan ni kalau macam pernah nampak lah, pernah tengok lah dalam CPE hari tu, tak boleh bagilah dekat budak bawah 2 tahun, at least kita boleh tahu kat situ. Okay. Dan untuk antihistamin ada yang mengantukkan bagi generasi pertama dan juga antihistamin generasi yang kedua. Generasi kedua ni yang digunakan, mungkin digunakan dengan pengawasan bagi kanak-kanak usia starting daripada 6 bulan berdasarkan USRDA punya recommendation. Walaupun secara generalnya masih lagi dikatakan ubat sesama dan batuk tak boleh diberikan di bawah umur 2 tahun, namun sekiranya decision doctor tu mengatakan bahawa keperluan untuk mendapatkan antihistamin generasi kedua ni yang tidak menyebabkan mengantuk, dia tak menyebabkan dia tak seperti histamin yang generasi pertama ni, Piriton, Benadryl ni yang menyebabkan mengantuk. So ubat ni dikatakan sebagai ubat friendly 3 years drug yang selamat okey. Dan sebenarnya kalau ibu bapa anak yang eczema, okey, saya rasa mesti doktor pediatrik akan memprescribekan antihistamin seperti cetirizine, okey. Ni contoh-contoh cetirizine yang ni yang original punya Zyrtec ni yang saya rasa paling sedap lah sebab dia rasa macam buah anggur yang light-light je. Adizio ni rasa macam lychee. Cetirizine yang ni saya tak sure rasa macam mana. Dan Telfast. Okey, Telfast dan juga cetirizine ni selalu diberikan untuk kanak-kanak yang ada eczema, yang ada urtikaria, yang kata-kata kat kulit tu, dia nak mengurangkan itchiness tu. So biasanya diberikan untuk kanak-kanak di atas 6 bulan, okay, di bawah pengawasan. Dan juga untuk bawah ENT lah, biasa untuk sinusitis akan diberikan ubatan Aerius. Jangan terkejut kanak-kanak pun boleh develop sinusitis seawal yang mungkin sebab anak saya pernah ada history sawan, okey, pernah buat CT scan brain. Okey, bila buat CT scan tu baru tahu sinus dia semua penuh. Okey, instead of tahu punca dia sawan, okey, tak tahu punca pun sebab daripada CT scan semua, MRI brain semua okey, tak ada masalah, tapi tahu pula dia ada masalah sinus yang agak kronik. So anak saya pernah on Desloratadine ni untuk satu waktu yang agak panjang lah bawah ENT punya pengawasan. Okay, dan lagi satu ubatan antihistamin generasi kedua yang dikatakan selamat yang tidak menyebabkan mengantuk adalah Loratadine atau nama lain dia Claritin, Rinitin. Okay, yang ni selalu dapat dekat KK, Loraten, okay. Okey, sebagai seorang ibu, kita kena pilihlah ubat yang betul untuk anak anda.
untuk anak-anak kita dengan preskripsi doktor dengan nasihat farmasis. Okey, kalau kita tengok sini banyak pilihan ubat-ubatan. Okey, kita rasa macam semua boleh ambil. Tapi tengok kat sini, Renatol ni tak boleh untuk bawah 2 tahun. Okey, macam Prospan ni kadang-kadang doktor prescribekan untuk kanak-kanak di atas 6 bulan dan di bawah 2 tahun kerana dikatakan tidak mempunyai kesan kepada fatal respiratory depression dan selamat juga untuk ibu mengandung. Okey, macam ni Prospan, IV Leaf, ni pun Prospan dan juga lain-lain ubatan gamat lah, hurik lah yang berbentuk herbs. Okey. Okey, dan juga untuk demam. Demam biasanya kita bagi antipyretik. Okey, kalau demam yang atas daripada 38.5, doktor akan nasihatkan untuk pemberian suppository, maksudnya ikut punggung, ubat ikut punggung. Dia ada berapa dos? Dia ada dos yang 250, dia ada dos 125, dia ada juga Voron sub ataupun diclofenac. Okey, tapi hari tu ada satu isu di mana kontraindikasi penggunaan Voron bagi demam yang disebabkan oleh influenza boleh menyebabkan bleeding, tak silap saya, kalau saya tak silap lah. So the safest ubat demam punggung adalah paracetamol untuk setakat ni lah, dan either one diberi berdasarkan berat anak sama ada 125 ataupun 250. Selain daripada itu kita ada ubatan oral untuk demam. Okey, ubatan oral untuk demam ni, okey, kita kena tengok dos Panadol ataupun paracetamol ni ada 2 dos biasanya. Kalau untuk kanak-kanak yang lebih besar dia ada 250 in every meal. Untuk kanak-kanak yang lebih kecil, untuk bayi, untuk infant punya biasanya 120 every meal. Dan pemberian tu adalah berdasarkan berat badan anak-anak kita. Okey, banyak jenis-jenis ubat lain, paracetamol ni semua PCM ni untuk demam. Fepril yang kita boleh dapatkan di KK biasanya. Ni yang common ni pun quite sedap jugalah, Avamol, ada Poro. Okey, semua ini adalah brand name. Okey, nama sebenarnya ialah paracetamol, nama medical dia lah. Okey, dan nama brand yang lain ni Panadol, Eufamol, okey, paracetamol 250, Kids PCM, Parmol, semua ni masih lagi PCM. Walaupun lainnya adalah ubat generik, tapi kebiasaannya, keberkesanannya sama dengan ubatan yang asal. Dan ubatan ni, okey, dulu pernah ada tapi telah ditarik daripada Malaysia ni sebab dia mengandungi alkohol. Okey, dan lagi satu, biasanya anak-anak akan diberikan antibiotik. Dan tolong mak-mak, tolonglah komplitkan antibiotik ni berdasarkan preskripsi yang doktor bagi. Kalau doktor kata untuk 3 hari, 3 harilah kita ambil. Kalau doktor kata untuk seminggu, habiskanlah untuk seminggu. Okey? Dan biasanya kalau 3 hari, baki ubat tu kita buang saja. Biasa memang ada lebihan lah untuk budak ni, dan biasanya ubatan seperti ini, antibiotik ni, dia dalam bentuk serbuk sebenarnya, dan dia bancuh dengan air untuk jadi macam satu solution. Okey, dan kita hendaklah simpan dalam peti sejuk selepas dia didilute. Okey, kita kena faham dos ubat ni penting untuk untuk anak kita, sebab ingat ya, setiap benda adalah racun dan dos tu sendiri yang menjadikan sesuatu benda tu adalah racun. Okay, ini adalah jenis ubat yang boleh digunakan, ni just nice to know lah, untuk batuk dan sesama. Dan last sekali untuk pencegahan. Okay, untuk pencegahan bagi infeksi melibatkan saluran pernafasan, okay, kita kena faham prevention is better than cure. Apa-apa pun daripada kita ubatkan anak kita, baik kita cegah daripada dia dapat. Okay. First kali hand hygiene, elak tempat sesak, patuhi jadual imunisasi dan pemberian nasal spray Caragulus. Okay, yang ini just tambahan lah, saya nak share maklumat lah. Caragulus, Caragin yang untuk yang membantu trapkan virus yang berada di hidung hidung. Kalau dah sampai paru tu dah tak berkesan lah. Okay.
Actually sebenarnya anak-anak sebelum tadika pun dia dah boleh diajar untuk basuh tangan. Masa anak saya kena conjunctivitis pada usia 4 tahun ke 3 tahun macam tu, doktor mata tu, ophthalmologist tu dah berjaya ajar anak saya the proper hand washing. So budak-budak kalau kita ajar sebenarnya boleh je cepat untuk dia belajar. Dan untuk baby pula, kita ni sebelum kita sentuh anak kita ni, pastikan kita dah basuh tangan kita. Sama ada kita sanitas tangan kita ataupun kita dah basuh menggunakan air dan sabun. Okay, just untuk hiburan petang-petang. Okay, kalau boleh untuk kanak-kanak yang bawah 2 tahun, lagi-lagi kanak-kanak yang premature tadi doktor daripada HKL sudah pesan, avoid daripada pergi ke tempat yang crowded, okay? Dan avoid 3C, crowded places, confined spaces, close conversation, wear mask, wash hand, warn others. Actually sebenarnya semua precaution tu sekarang ni ditekankan dalam memutuskan rangkaian COVID-19. Actually sebenarnya kita harus praktikkan ni daripada dulu lagi, sebab sebelum COVID-19 ni ada influenza, jangkitan pneumokokal, RSV, adenovirus, semua dah ada yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. So the way yang kita praktis, SOP yang kita praktis pada hari ini sebenarnya adalah bagus, sebab bukan sahaja kita nak memutuskan rangkaian COVID-19, kita juga boleh memutuskan rangkaian jangkitan yang melibatkan infeksi saluran pernafasan. Okay, yang ni just nice to know, nasihat kepada anak-anak kita yang pergi sekolah dan sebagainya. Okay, dan kemudian saya pergi kepada jadual imunisasi kebangsaan. Okay, untuk jadual ni, okay, ada beberapa kat sini ada batuk kokol. Dekat hexasim ni ada kita boleh untuk mengelakkan batuk kokol, batuk pertusis dan juga difteria, baking yang koh-koh-koh tu, okey. Dan juga yang terbaru start tahun 2021 dia ada pneumococcal injection. Okey, pneumococcal ni anak saya 1, 2, 3, 4. Okey, semuanya ambil sendiri. Cuma yang nombor 3 tu masa kat Jepun tu dapatlah di bawah kerajaan Jepun masa time tu. So yang untuk anak yang nombor 4 ni memang saya bayar sendiri masa tu sebabnya tak sempat dapatkan ni. Dan alhamdulillah untuk anak nombor 5 ni dapat melalui jadual imunisasi kebangsaan. Kenapa saya tekankan vaksin pneumococcal ni? Okey. Sebenarnya vaksin pneumococcal ni dia boleh mengurangkan komplikasi jangkitan radang paru-paru, mengurangkan komplikasi meningitis, sepsis, otitis media dan juga sinusitis. Mungkin bagi kita jangkitan pernafasan ni biasa je, common je berlaku. Tapi kita jangan lupa bahawa jangkitan pernafasan ni daripada paru-paru ni berkemungkinan boleh pergi ke otak kita. Okay, that's why lah pemberian pneumococcal ni boleh mengelakkan komplikasi yang boleh berlaku. Okey, pada tahun 2015 jumlah kematian kanak-kanak di bawah 5 tahun di seluruh dunia adalah sebanyak 5.83 juta. Sebanyak 294,000 adalah disebabkan penyakit pneumococcal yang boleh dicegah dan boleh dikurangkan risikonya dengan vaksinasi. Okey, ni adalah vaccination daripada baru lahir sampailah ke umur 15 tahun, okey, yang melibatkan vaksinasi yang untuk mencegah penyakit berkaitan dengan saluran pernafasan kita dapat pada umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, okey. Pada ni 5 bulan pun dah dapat juga, pneumococcal dapat juga, okey, dan juga 15 bulan dan juga 18 bulan, okey. Selain daripada vaksinasi wajib BCG, hepatitis B, hexasim, pneumococcal dan MMR, kita mempunyai vaksin pilihan iaitu influenza. Okey, yang ni melibatkan saluran pernafasan, chickenpox ataupun varicella, rotavirus, melibatkan macam food poisoning lah, celik bedek dan sebagainya, dan juga meningococcal.
Okey, ini adalah jadual imunisasi tambahan, tapi dia berbeza-beza bergantung kepada fasiliti yang memberi vaksinasi tersebut dan juga bergantung kepada jenis vaksinasi yang diberikan. Okey, saya skip video tadi dan yang ini pula adalah yang saya katakan Caragulus nasal spray. Okey, ini adalah untuk menghentikan cold seawal 2 hari. Maksudnya bila anak kita dah start bersin-bersin tu kita boleh gunakan nasal spray ni. Okey, dia menggunakan Caragulus ni adalah jenis macam rumpai laut kalau tak silap saya. Ada video dia, boleh cari. Ada kat sini juga tapi saya tak sempat rasanya nak tunjukkan video ni. Dan dia boleh mengelakkan boleh membantulah dia bila dia entrap dalam mucus kita, dia boleh anak kita bersin keluarkan mucus tu boleh keluarkan sekali virus tu. Okey. Okay, ini adalah videonya tapi boleh tonton sendiri lain kali. Dan last kali, selain daripada kita berusaha macam-macam, kita rawat sendiri kat rumah, kita pergi hospital untuk terima rawatan, kita juga boleh memohon daripada Allah SWT supaya memelihara anak kita. Ada satu doa daripada riwayat Bukhari, Nabi berdoa kepada cucundanya Hasan dan Husin. Okey, untuk cucundanya dia sebut sebab dia orang kan, dia sebut u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku melindungkan kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari gangguan setiap syaitan, binatang berbisa dan dari setiap bencana ain. Kalau saya bacakan kepada anak-anak saya ni, saya sebut u'izukum lah sebab anak saya ramai kan, u'izukum. Kita baca doa ni, kita nak lindungi anak kita daripada syaitan. Binatang berbisa ni saya niatkan sekali termasuklah virus-virus, bakteria-bakteria yang boleh, maksudnya virus dan bakteria itu adalah makhluk Allah yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada anak kita. So kita minta Allah melindungi anak-anak kita daripada tiga-tiga perkara ini. Dan juga kita boleh bacakan doa ayat pelindung daripada segala kemudaratan dan juga baca doa, walaupun dia kata doa mustajab pelindung pada kecurian, tapi kalau kita dengar daripada syarah doa ni kita boleh bacakan untuk kita melindungi ahli keluarga kita, barang milik kita. Astaudiukallahallazi la tadi'u wada'ihu. Aku letakkan kamu semua dalam pemeliharaan Allah yang tidak akan hilang apa jua yang berada dalam pemeliharaannya. Dan juga bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini untuk melindung segala kemudaratan. Okey, saya rasa itu sahaja dan terima kasih kerana sama-sama mendengar perkongsian saya ataupun saya rasa macam bebelan saya selama dekat 1 jam ni. Dan saya harap sekian, itu sahaja. Terima kasih. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Puan Siti Zubaidah. Terima kasih banyak kepada Puan Siti Zubaidah atas ceramah berkaitan penjagaan si comel yang padat dengan cara-cara penjagaan dan nasihat-nasihat yang amat berguna. Beliau banyak pengalaman yang dialami sendiri oleh beliau dalam penjagaan anak-anak beliau. Masa mencemburui kita lah 5 minit sahaja lagi. Boleh buka satu soalan je lah kau untuk Puan Siti Zu. Dan yang lebihnya tanya nak baca soalan. Ada kalau soalan dekat chat 5 minit lagi. Ataupun dia boleh tanya tentang vaksin. Saya tak sure dia tanya pasal vaksin apa. Dia kata vaksin ni untuk berapa je, kalau 5 tahun boleh ambil lagi tak? Kalau dia katakan vaksin pneumococcal tu, sebenarnya vaksin pneumococcal ni kita boleh ambil daripada kanak-kanak sampai kita tua. Kalau kita nak pergi haji dengan umrah pun kita kena ambil vaksin pneumococcal ni. Sebabnya untuk melindungi golongan yang berisiko. So kalau vaksin pneumococcal ke influenza ke kita boleh ambil sehinggalah ke usia tua. So kalau untuk 5 tahun berapa dos tu, tu kena tanya doktor sebab dia bergantung kepada jenis vaksin tersebut dan juga fasiliti kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Okey, saya rasa dah akhir kita di hujung program petang ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah. Juga berbanyak terima kasih kepada anda semua yang mengikuti sesi program pagi ini dengan jayanya selama 1 jam. Okey, untuk maklumat semua, program CPE edisi 2022 ini akan berlangsung setiap Rabu dari jam 3 petang hingga 4 petang. InsyaAllah tiada masalah, kita teruskan program ini setiap Rabu dan anda semua dijemput hadir. Satu lagi, jangan lupa isi link borang kehadiran yang diberikan, juga link sertifikat yang diberikan. So, anda isi borang kehadiran dan isi sertifikat, anda akan dapat sijil. Akhir sekali, saya selaku moderator petang ini untuk program CPE edisi 2022, anjuran Jawatankuasa CPE ILKKM Sungai Buloh mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang menjayakan program pada petang ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.